Okay, so tak apa, sambung. Sekarang ni kita nak sambung satu topik 7.1, acid and bases. Ada lagi dua part dalam satu topik 7.1 ni, iaitu salt hydrolysis dan juga buffer solution. So hari ni kita nak tengoklah. Yang pertama berkenaan dengan salt hydrolysis. Okay, salt hydrolysis ni kita nak tahu sama ada garam yang terhasil daripada reaction acid dengan base awak tu, adakah dia acidic ke, basic ke ataupun neutral salt. Nanti tengoklah hydrolysis tu apa. Okay, so ada daripada reaction strong acid dengan strong base, strong acid dengan weak base, weak acid dengan strong base. Yang ni hanya identify saja acid awak tu, salt awak tu sama ada acidic ke, basic ke ataupun neutral. Macam mana kita guna salt hydrolysis. Okay, salt hydrolysis tu apa? Kita tengok dulu untuk salt lah. Salt dia ada reaction, nak tahu bila kita reaction acid dengan base akan produce garam lah. Macam biasa garam dengan air selalunya, betul? Okay, masuk salt hydrolysis, okay ni penghasilan garam dan air. Contohnya, ni kalau contoh strong acid dengan strong base, ni weak base dengan strong, HBr, strong ke weak? Weak base, strong base. Apa benda saya ni? Strong acid. Okay, so untuk salt hydrolysis pula, kita tahu dia akan produce H2O. Okay, produce H2O, dia akan produce equal amount of concentration H plus dan juga equal amount of concentration OH minus. Daripada air, awak tahu dia akan produce salt and water. So water daripada acid dengan base punya reaction akan menghasilkan equal amount of concentration H plus dengan OH minus. Okay, sekarang ni kita nak tahu pula garam awak ni akan hasilkan tak ekstra H plus ataupun OH minus. Okay, kenapa nanti dia tambahkan lagi lah concentration H plus atau OH minus menyebabkan awak punya solution tu jadi acid ataupun basic. Sebab terlebih bilangan concentration H plus dengan OH minus. Tu sebenarnya kita nak tahu menggunakan salt hydrolysis, di mana garam ni nak tahu dia ada produce tak lagi H plus ataupun dia produce OH minus. Dia produce atau antara satu. Dia tak boleh produce dua-dua untuk garam daripada garam. Air je lah memang H plus dengan OH minus. Tu tak ada masalah. Kita maksudnya salt hydrolysis. Awak tahu nanti awak punya garam ni dia akan dissociate. Maksudnya dia akan terurai menjadi ion, betul? Jadi cation dengan jadi anion. Contoh nanti NaCl ni akan jadi Na plus dengan Cl minus. So cation dengan anion ni yang kita nak tengok sama ada dia boleh tak react dengan air, boleh tak react dengan water, supaya dia boleh produce tak? Ada tak produce extra H plus ataupun OH minus. Ini namanya salt hydrolysis. Bagi tak kat situ, reaction between anion, cation of a salt with water which produce extra. Kenapa saya kata extra? Sebab asalnya memang dah ada concentration, equal amount of concentration H plus dengan OH minus. Kita nak tahu ada tak extra lagi production of H plus dengan OH minus daripada garam. Sisi dia masuk. Okay, itulah nak tentukan daripada extra itulah kita boleh tentukan sama ada dia basic ataupun acidic ataupun neutral. Kalau dia dia tak boleh react dengan air, ni, dua ni tak react langsung dengan air, maksudnya tidak melakukan hydrolysis, tak adalah extra production of H plus ataupun OH minus, maksudnya tak adalah, maksudnya awak punya garam tu adalah garam neutral lah. Itu yang khas untuk strong acid dengan strong base. Cation of strong base dengan anion daripada strong acid do not hydrolyze. Sebab tu kenapa strong acid dengan strong base dia akan produce garam. Garam tu bila dia ionize jadi cation anion. Anion cation diorang tu tidak akan undergo reaction dengan air. So tak adalah extra H plus ataupun OH minus. So yang ada dalam awak punya solution tu hanyalah tadi ni kan. Air je lah. Maksudnya daripada, okay, kita kena lukis ni. Okay, asalnya H2O memang akan hasilkan H plus dengan OH minus. Awak ada Na plus dengan Cl minus lagi tadi. Daripada ni diorang ni kita nak tahu sama ada tak lagi dia react tak dengan air. Okay, saya bagi tahu bila dia strong acid ataupun strong base, dia tak ada reaction dengan air.
So bila tak ada reaction, concentration dia H plus dengan OH minus adalah berdasarkan daripada air sajalah. So equal amount, sebab tu pH dia sama dengan 7 untuk strong acid dengan strong base sebabkan dia neutral. Boleh faham tu? Tak faham angkat tangan, saya boleh ulang benda ni banyak kali pun. Kita tengok dulu untuk neutral salt. So neutral salt dia daripada strong acid dengan strong base. Contoh garam, ni contoh garam saya bagi. Asal dia Na, asal dia daripada NaOH, Cl daripada HCl, selalu jumpa. Lepas tu K daripada KOH, NO3 daripada HNO3. Nak tahu daripada mana? Hari tu saya dah bagi dah dalam slide. List of strong acid dengan strong base. Na2SO4 daripada NaOH dengan H2SO4. Semua ni adalah strong acid dengan strong base. So, apa yang berlaku awal-awal, acid dengan base react produce awak punya garam. Garam awak tu akan dissociate lah menjadi ion. Jadi ion lah. Dan dia completely dissociate lah. Jadi ion. Okay, so kita nak tahulah ion ni ada reaction ke tak. Tapi saya dah bagi tahu dah tadi. Daripada strong acid dengan strong base, tak ada reaction. Tak ada reaction. H plus dengan OH minus hanyalah daripada water asalnya tadi je. Ni je lah, maksudnya equal amount of H plus dengan OH minus. So maksudnya tak adalah extra of H plus dengan OH minus yang terhasil. So awak punya pH, dia punya concentration masih lagi sama. So bila kita kira pH, sama dengan 7. So awak punya garam ataupun solution tu adalah neutral salt. Okay, boleh so far dekat ni. Ni untuk hydrolysis ni awak hanya perlu identify sajalah garam itu garam apa. Tak payah nak tahu sangat. Tahulah juga dia punya equation, tapi tak perlulah in deep tahu cara dia nak buat lah sebab awak tak ada soalan subjektif lah. Okay, acidic. Kalau acidic mesti daripada strong acid dengan strong base. Ni contoh dia. Kalau ni NH4Cl daripada NH3. NH3 adalah weak base. Cl selalu jumpa daripada HCl which is strong acid. Sama jugalah. Ni NH3, NH4NO3 daripada NH3. NO3 daripada HNO3 which is strong acid. Tengok balik list-list strong acid dengan strong base hari tu. So, produksian garam. Garam awak akan dissociate menjadi Na plus dengan Cl minus. Ingat Cl minus takkan react, tak ada reaction lah. Takkan hydrolyze dengan air. Sebab kenapa? Dia asal daripada from strong acid tadi kan? Sebab dia asal dia daripada HCl which is strong acid. So, dia tidak boleh hydrolyze dengan air. So, hanyalah hydrolysis hanya berlaku untuk NH4 plus sahaja. Patah balik akan dapat kembali weak base. So boleh setakat tu. So adalah nampak ni adalah extra H3O plus ataupun H plus ion yang terhasil. Asalnya tadi memang H plus awak ikut amount. Tapi ni tambah lagi. Tambah lagi sebab ni ni tambahannya daripada awak punya garam. Garam menghasilkan extra H plus. So menyebabkan pH awak lagi kecil ke lagi besar? Bila banyak concentration H plus, pH, bila concentration H plus lagi banyak, lagi rendah lah, lagi kecil lah, nama lagi besar. pH 1 kan lagi acidic betul. Kena ingat macam tu. Sekarang ni awak ada extra H plus ni banyak sangat, melebihi OH minus, terbalik, melebihi OH minus. So pH dia akan less than 7. So betul lah punya garam ni akan menjadi garam acidic salt ataupun acidic solution. Just kena identify lah garam awak ni garam apa. Boleh. Okay, kalau basic salt pula, baliklah daripada weak acid dengan strong base. Ni daripada yang atas ni CH3COO ni daripada CH3COOH which is weak acid. Na daripada selalu jumpa NaOH strong base. Kalau ni selalunya daripada macam biasa NaOH ni adalah asalnya daripada H2CO3 weak acid. Itu kena tahu jugalah list of
weak ke ataupun strong. So apa berlaku? Produksian garam, garam tu akan dissociate menjadi ion. So tadi kalau Na memang tak akan hydrolyze sebab kenapa? Dia daripada NaOH. Daripada strong base. Strong base tidak akan hydrolyze dengan air. So hanya ini saja yang akan hydrolyze dengan air. And then sebabkan dia CO3 tu minus reaction dengan air. So dia negatif, dia mestilah produce OH minus lah kiranya. Maksudnya H2 awak akan donate satu H plus kepada CO3 to minus. Tapi masih lagi jadi CO3 minus lah lagi. Masih lagi. Sebab dia baru donate satu proton saja. Satu H plus saja. Boleh ke? So ada extra OH minus. Ni. OH minus awak lagi banyak. pH awak lagi besar. Meaning pH more than 7. Ni awak just tahu pH less than 7 atau more than 7 je lah. Sebab tak ada calculation untuk sort hydrolysis. Hanya identify saja dia acidic ke, basic ke ataupun neutral. Okay, so far ada pertanyaan untuk hydrolysis? Boring dengar. Kalau buat online lagi lah boring kan? Okay, boleh? Okay, so kita nak masuk berkenaan dengan part yang terakhir dalam 7.1 acid dengan base. Dia berkaitan dengan buffer. Okay, apa buffer ni sebenarnya? Nanti kejap lagi. Apa? Buffer adalah satu solution yang di mana kegunaannya bagusnya dia akan maintainkan nilai pH sesuatu solution tu. Buffer solution, kita masukkan dalam solution apa-apa pun, dia punya function dia akan maintainkan nilai pH solution tersebut. Contoh, nanti kejap lagi lah, kita tengok contoh pH dia 7. So dia akan, bila kita ada masukkan buffer kalau punya solution tu, buffer tu akan bertindak untuk tidak, kalau contoh kita tambah acid ke tambah base dalam solution tu, awak punya buffer tu akan bertindak untuk tidak menyebabkan solution tu dia punya pH mendadak tukar. Kalau contoh 7, kalau kita tambah acid, confirm lah pH akan less than 7 betul? Dia akan turun. Tapi bila kita tambah buffer, dekat dalam solution tersebut, bila kita tambah acid, kita kacau dia dengan acid, kita tambah acid, masih lagi dalam pH 7. Itu kegunaan buffer. Dia banyak kegunaan dia dalam medical punya field lah untuk nak memaintainkan nilai pH solution tersebut. Okay, hari ni saya tunjukkan, kalau sempat kita tunjukkan sampai calculation. Okay, so buffer tu apa? Buffer tu dia contain high concentration of weak conjugate base, acid base. Ingat lagi conjugate acid base tadi tu. Harapnya ingat. Kalau acid partner dia conjugate base. Kalau base, baru dah. Kalau base partner dia conjugate acid. Macam tu je. Okay, tak apa, ingatkan balik je. Okay, ni contoh, ni kalau kita kacau lah, kita tambah, kita nak buat, so kalau ni acidic, okay, awak ada dua jenis buffer, iaitu acidic buffer solution dengan basic buffer solution. Macam ni kita nak buat nanti, tengoklah, weak tambah conjugate base akan produce acidic punya buffer. Ni dia punya cara je lah. Tadi saya bagi tahu dia akan resist drastic change in pH bila kita kacau, bila kita tambah strong acid dengan strong base are added to them. Tadi yang kita kacau dengan tambah acid ataupun base kan. Okay, nak lebih nampak contoh ni. Okay, asalnya kalau water, solution saja, air saja, so pH 7 lah. Bila kita tambah acid ataupun base, pH dia akan mendadak berubah betul? Okay, kalau soal dia punya solution tu dia ada buffer, asal dia 7, even though kita kacau dengan tambah acid dengan tambah base, dia punya pH dalam masih lagi range 7, which is 6.9, 7.1, tidak akan berlakunya perubahan yang mendadak bila kita tambah acid ataupun base. Itu kegunaan buffer lah. Okay, kita nak tengok macam mana dia maintainkan nilai pH tersebut. Kena tahu. Tengok dulu acidic buffer solution. Nama pun acidic, maksudnya mesti ada acid ke base? Mestilah kena ada acid. Dan kegunaan dia first, dia ada weak acid. So weak acid mesti dia punya partner tadi apa? Conjugate. Dia mesti ada conjugate
base. Okey, conjugate base asalnya daripada garam. Maksudnya garam awak tu dia ada conjugate base untuk asid tersebut. Je faham? Boleh faham itu? Asid memang kena ada weak acid. Sepatut weak acid mesti ada partner dia conjugate base, betul? Conjugate base tu asalnya mesti daripada garam. Garam awak tu dia ada conjugate base untuk asid tersebut. Okey, boleh? Okay, contoh lagi senang nampak kan? Contohnya CH3COOH weak acid. So patutnya conjugate base dia CH3COO minus, betul? Dia ada dalam garam ni. Aja boleh? So ingat balik, asid kan dia mesti donate H+. So bila CH3COOH dissociate akan jadi CH3COO minus plus H+ hari tu. Ini asid, inilah dia punya conjugate base. So dalam solution awak tu mesti ada weak acid dan dia juga mesti ada garam. Garam dia tu contain lah conjugate base juga. Okay, boleh? Okay, so reaction yang berlaku dalam buffer solution adalah ni pertamalah weak acid. Ingat weak dia adalah partially dissociate. So arrow adalah reversible arrow. So concentration CH3COO minus ni banyak ke sikit? Banyak ke sikit yang terhasil? Kenapa sikit? Saya dengar sikit. Kenapa sikit? Sebab? Tak dengar. Malu tu dengan gelang orang ke? Tak ada orang lain pun. Sebab apa Faizi? Apa? Tak apa. Sebab buang H? Bukan. Lain. Tak apa, mencuba je. Kenapa awak kata concentration conjugate base daripada weak acid ni sedikit sahaja? Sikit ke banyak sebenarnya? Sikit. Kenapa sikit? Jawapannya sikit. Jawapannya ya sikit. Concentration CH3COO minus sikit. Kenapa? Sebab weak. Kenapa dengan weak acid? Saya baru cakap tadi. Ya, sebab dia partially dissociate. Hanya sedikit sahaja weak acid ni akan tukar jadi conjugate base. Betul? Betul. So concentration HCH3COO minus ni daripada weak acid akan sikit je lah yang akan terhasil daripada weak acid conjugate base ni. Okay, tapi daripada garam, ingat balik tadi garam, dia adalah completely dissociate. Nampak arrow tu berlainan? Completely dissociate. Memang garam ni terus jadi CH dengan CH3COO minus dengan Na plus. So nak cakap kat sini, majority concentration CH3COO minus adalah daripada Farizi. Dengar Farizi jawab. So majority concentration awak punya conjugate base ni adalah daripada garam. Sebab garam dia akan completely dissociate. Tu kena tahu Kena tahu je lah. So dia kata kat situ, mainly is from the complete dissociation untuk daripada garam tu. Sebab memanglah tadi CH3COOH adalah weak acid. Kenapa dengan weak acid? Sebab dia partially dissociate. Hanya sedikit saja yang dissociate. So tak boleh dah kata CH3COO minus ni adalah daripada weak acid. Ya daripada weak acid. Cumanya concentration dia tak berapa banyak lah daripada weak acid. Boleh? Okay, so siapa yang dia punya yang akan terlibat untuk nak resistkan kontrol ataupun nak kontrol pH tu? Conjugate base dengan weak acid. Diorang ni yang akan jadi kontrol, yang akan kontrol nilai pH tu bila awak tambah H+ ataupun bila kita tambah OH minus. Diorang ni yang akan terlibat. Okay, boleh? So kita nak atas tambah dengan bawah. Apa ni? Ni. Bukan, dia tak tambah. Tak, dia yang menjadi saya nak cakap orang yang defense lah nanti. Contohnya macam tu. Dia yang akan contoh H+ masuk. Bila H+ masuk,
siapa yang nak akan defense? COOH weak acid awak ke ataupun conjugate base? Dua-dua boleh tak boleh? Salah satu. Cuma saya nak bagi tahu je lah dua benda tu yang akan terlibat untuk kontrol. Salah seorang je lah. Kita yang contoh nak tengok ini. Kalau contoh kita kacau dari segi kita tambah OH minus dengan daripada strong base. Okay, bila tambah OH minus, ni buffer solution awak ni. Okay, dalam buffer tadi ada acid dengan ada concentration CH3COO minus. Bila OH masuk, siapa yang akan kontrol OH masuk tu? Acid ke conjugate base? Ni OH minus. Acid lah kan, takkanlah minus nak pergi dengan minus, betul tak? Takkanlah anion nak pergi dengan anion, memang tidak lah. So siapa yang akan kontrol bila OH minus awak masuk? Acid lah yang akan kontrol, di mana dia akan react dengan OH minus. Aja boleh? Tiba-tiba. So CH3COOH akan react dengan OH minus untuk produce CH3COO minus. Tambah lagi awak punya conjugate base. Menyebabkan nanti concentration OH minus akan makin berkurang. Tapi concentration ni akan makin bertambah. So ni dah tak ada dah. Makin lama dah tak ada dah. Concentration OH minus tak ada. So pH akan balance tak? Balance lah. Sebab dia neutralkan balik. Prevent larger bulk of OH minus. So boleh, tu cara dia maintainkan OH minus. Kalau untuk H plus, siapa yang akan ni? Of course lah seorang lagi kan. H plus ni, siapa akan kontrol? Conjugate base. Dia akan react dengan conjugate base. So akan produce menyebabkan awak punya concentration H plus akan berkurang. Yang kita tak nak tu. Dan tapi concentration weak acid awak akan makin bertambah. So kuranglah concentration H plus. So nilai pH tu tak ada perubahan lah yang akan berlaku. So dia akan maintainkan awak punya nilai pH untuk buffer solution tersebut. Boleh ke? So apa yang kena tahu kat sini, kena pasti acidic dengan basic buffer solution. Acidic kena pasti pula siapa conjugate base, siapa weak acid dan siapa yang akan terlibat bila OH minus dengan H plus masuk. Itulah, nanti saya bagi dalam bentuk gambar aja. Ni yang contohlah, lagi nampak. Asalnya tengah-tengah ni. So bila tambah OH minus tadi, kan yang akan react adalah weak acid. So sebab tu concentration weak acid akan berkurang, tapi concentration nak punya conjugate base akan bertambah. Tapi still tak akan ada berlaku perubahan pada pH lah, sebab H plus dengan OH minus masih lagi sama. Boleh ke? Boleh saya teruskan? Okay, so untuk basic pula, terbalik pula. Kalau tadi acidic, weak acid. Kalau basic maksudnya dengan weak base. So weak base mesti ada conjugate acid. So conjugate acid dia dapat asal dia sama je daripada garam. Okay, contohnya lagi senang kita tengok contoh. NH3 weak base, garam dia NH4Cl. Maksudnya conjugate acid dia adalah NH4 plus lah. Garam dia tu lah, dia punya conjugate acid dia. So apa yang berlaku dalam reaction yang berlaku dalam buffer, sama je konsepnya, di mana concentration NH4 plus kita nak bagi tahu mainly, majority adalah daripada garam. Sebab kenapa? Completely dissociate. So benda yang sama je, konsepnya sama saja. So siapa yang akan terlibat dalam nak resistkan nilai pH tadi? Awak punya weak base dengan conjugate acid. Itu yang diorang akan resist the change in pH due to concentration high concentration of OH minus ataupun H plus nanti. Konsepnya sama saja. Ada yang ngantuk ke? Okay, so kalau ni OH minus, contoh kalau kita masukkan OH minus, dia akan react dengan siapa? NH3 ke NH4 plus? Mestilah react dengan yang plus. So adanya reaction dengan tu, kuranglah awak punya OH minus. Kurang dapatlah maintain kan buffer punya pH.
Kalau H3O+, dia akan react dengan weak base. Produce balik yang NH4+ yang memang dah ada dah. So menyebabkan concentration weak acid awak akan conjugate acid akan bertambah lah. So di mana tak adalah lagi concentration H+, tak adalah lagi concentration OH minus dalam buffer. So pH awak akan dapat maintain. Nak tanya setakat tu? Tak ada, boleh faham? Okay, kalau tak ada, so sekarang ni kita nak masuk calculation lah. Okay, ini kita panggil sebagai Henderson-Hasselbalch equation. Nak sebut pun belit-belit, memang belit-belit. Ni sekadar nak bagi tahu je macam mana dapat EDI yang ni lah. Nak kira pH untuk buffer solution, dia depends lah. Acidic, kena guna Ka. Kalau base, kena guna Kb lah. Ingat, dia berkaitan dengan weak pun mesti ada Ka ataupun Kb. So kalau acid, tadi dia ada conjugate base. Kalau base, dia ada conjugate acid. Maksudnya dekat dalam awak punya nilai pH nanti diperlukan concentration base, concentration conjugate base dengan concentration acid. Kalau untuk awak punya basic buffer, perlukan conjugate acid punya concentration dan juga concentration base. So nanti kita nak tengok perubahan. Ada ke, betul ke nilai pH dia berubah sangat ataupun tak berubah sangat bila kita tambahkan H+ dengan OH- kan? Nak tengok juga kira betul ke. Cakap je tapi tak tengok real life macam tu. Okay, so ni kena tahulah. Dia plus So pKa maksudnya negative log kan ingat balik pKa adalah negative log Ka. Ataupun kalau pKb maksudnya negative log Kb lah. Okay, tak apa. Nanti saya bagi pun slide ni, jangan risau saya share. Okay, so sekarang soalan. Inilah contoh soalan yang mungkin ditanya dalam exam untuk buffer solution. Okay, first dia suruh kira yang kita tak tukar, maksudnya kita tak kacau dia dengan H+ ataupun OH- lagi. Dia suruh calculate dulu nilai pH buffer solution tersebut. Okay, tadi dah tahu dah. Nak kira pH mesti untuk buffer solution mesti ada Ka tambah log concentration conjugate base over dengan concentration acid. Okay, kalau daripada soalan dah bagi dah Ka, settle. Just nanti negative logkan saja. Okay, acid. Sekarang ni, macam mana awak nak tahu dia acidic buffer ke basic buffer? Tengok formula. Tengok je lah dia kasih Ka maksudnya acid lah kan. And then bila baca kat atas pun dia kata ethanoic acid. Maksudnya berkenaan dengan acid lah. Maksudnya punya buffer ni adalah acidic buffer solution. Kena pastikan ini adalah garam. Yang dibagi ni adalah garam. Lepas tu ni adalah weak acid. So maksudnya ni berkaitan dengan buffer solution lah. Okay. Dia dah kasih acid. Dah kasih concentration acid betul? So boleh tak termasukkan dalam ni je? Boleh. So dapatlah 0.1 molar kat situ untuk punya acid. Sekarang nak cari conjugate base punya concentration. Macam mana? Okay. Apa conjugate base dia? CH3COO minus. Sekarang kita nak dapatkan concentration dia macam mana? Buat stable, tak ada stable. Dia macam alat-alat stable tapi tak ada kena-mengena pun dengan nak punya conjugate base lagi ni. Belum lagi. Tak ada lagi table-table, tak ada lagi. Apa? Ha? Kira apa? Molarity. Molarity siapa? Dia bagi molarity tapi dia bagi molarity garam awak. Bilangan mol. How to get concentration of conjugate base? Ingat balik, rewind balik. Majority concentration conjugate base daripada siapa? Daripada garam. Tadi kan? Majority concentration conjugate base adalah daripada garam. So memang kena tengok concentration garam lah. Tapi betul ke sama ke dengan 0.15 ni? Nak terus ambil je ke?
Macam mana kita nak tahu dia adalah pasti sama ataupun tidak? Keluarkan dissociation punya equation untuk garam. Di mana CH3COONA completely dissociate menjadi CH3COO minus plus Na plus. Mole ratio satu-satu tak? Tak. Mole ratio dia satu-satu tak? Satu-satu. Sama kan? Sama. So kita boleh terus anggap tak molariti dia sama? Kenalah buat equation sebab nak pastikan. Kena tengok dulu mole ratio sama ke tak? Sama maksudnya dia punya concentration dia pun sama. So terus dapat dah conjugate base punya concentration. Masukkan nilai, dapatlah kira pH. Negatif log Ka 1.8/10 negatif 5 plus log 0.15 over 0.1. Try kira. Tekan kalkulator sekarang masing-masing. Mana kalkulator? Jangan tak pandai tekan kalkulator, please. Kalau nak tanya kau dapat apa, kau dapat apa? Tanya je lah member sebelah, apa? Dia punya toleh. Dapat 4.92. Tapi ni tertinggal yang ni pula. CH3COONA, CH3COO minus plus Na plus. Ni yang paling betul lah patutnya. Boleh nak kira nilai pH untuk buffer solution secara directly? Okay. Sufa boleh saya teruskan? Okay, sekarang kita nak kira pula. Sekiranya kita kacau dari segi kita tambah mole ataupun kita tambah concentration HCl ni. Kita tambah pada buffer. Tadi kita add pada buffer. Sama je. Tapi kena tunjukkan sama betul ke tak? Ya ke sama? Ke ada berubah sikit? Ke tak ada berubah langsung? Okay, so benda yang sama jugalah. Kita mesti kena cari concentration awak punya conjugate base dengan acid lah. Cuma sekarang ni tadi dah bagi tahu kalau sekarang ni kita tambah H+. Okay, H+. Siapa yang akan react dengan H+? Awak punya weak acid ke ataupun conjugate base? Conjugate base. Ingat baik. So kita tahu CH3COO minus akan react dengan H+. Untuk jadi CH3COOH. Betul? Okay, kalau tengok kat sini, nanti awak punya concentration CH3COO minus berkurang ke bertambah? Sekarang ni dah react dah. Sebab tadi kita tambah H+. So nanti CH3COO minus akan bertambah ke berkurang? Kenapa bertambah pula? Berkurang. Kenapa berkurang? Sebab dia react dengan H+, betul? Memang sedikit je. Tapi still akan berkurang lah kan? Sebabnya dia nak kurangkan concentration H+. So dia ada reaction lah dengan H+ ni nanti, betul? Okay. Tapi concentration CH3COO minus COH bertambah. Tadi ni 0.1 molar. Mungkin tambah lagi sedikit. Betul? Yang ni berkurang. Okay, betul? Berkurang bertambah itulah kita kena kira yang baru. Maksudnya awak kena kira concentration conjugate base dengan concentration acid yang baru setelah kita tambah H+ tadi. Boleh nampak tak perjalanan dia? Nampak lagi tak ke sama-sama lagi? Memang sama-sama lagi lah. Macam mana aku nak kira kan?
Okay, concentration baru tau. Yang penting awak faham. Kena cari concentration baru. Sebab kenapa? Ni berkurang. Ni bertambah. Okay, sekarang ni reaction. Reaction berlaku dari segi concentration ke mol? Selalu saya cakap. Mol lah kan. Selalu saya cakap. Okay, ni akan 2 mol react dengan 1 mol. Kena ingat reaction dia berlaku reaction berlaku dari segi mol. Sebab tu saya kata suruh tengok mol ratio. Mol ratio sama, sama. Baru kita boleh anggap dia punya concentration sama. Betul? So sekarang ni kena faham pula reaction berlaku dari segi mol. Awak tak boleh, kita tak boleh guna concentration. So apa kita kena buat? Cari mol dulu. Boleh? So pertama cari mol panjangnya. Ya, memang panjang. Sila bertabah. Kenalah cari mol CH3COO minus lah. Sebab tadi kita dah tahu dah, dia sama je concentration dia kan. So nak kira mol daripada molarity. Concentration darab dengan? Oh, lupa dah ni. Formula molarity. Nasiblah korang. Mol darab dengan, molar darab dengan volume, volume dia 1 liter. So sama, mol dia pun sama lah kan? Dapatlah 0.15 mol untuk CH3COO minus. Setakat tu boleh? Sebab ingat, reaction ni berlaku dari segi mol. So terpaksa kita cari mol. Okay, sekarang kita nak cari concentration H plus lah. Sebab kita nak tahu berapa mol H plus yang dia react. Ni. Saya nak dapat ni lah. Saya nak kira mol H plus pula. Molarity 0.1 molar darab dengan 1 ml tukar kepada liter. 1/1000. Dapat berapa? Boleh ke tak ni? Siapa yang tak boleh ikut, sila bagi tahu. Ini berkaitan chapter 1. Ni. Ingatkan balik. Jangan lupa. Okay, dah 1/10 negatif 4 mol. Sekarang awak ada 2 mol. Maksudnya conjugate base akan react dengan H+. Betul? Ni datangnya kembali limiting reactant. Siapa limit, siapa excess. Sebab awak ada 2 benda yang berlainan mol, betul? Sekarang nak follow siapa? Siapa limit, siapa excess. Sebab mol lain. Okay, saya buat dulu. Tulis balik. Cepat. Okay. Siapa limit, siapa excess? H plus ke conjugate base? Tengoklah siapa paling sikit. 0.15 mol sikit ke ataupun H plus yang sikit. Limiting reactant kan siapa yang limit? Ingat lagi tak? Tak ingat lah tu. Okay, so sekarang semua orang mesti follow H plus punya mol, betul? Okay, lepas tu kalau tengok pula mol ratio dia 1:1, betul? So semua orang mesti follow mol H plus. Maksudnya nak reaktkan dengan 1/10 negatif 4, sebenarnya CH3COO minus pun perlukan 1/10 negatif 4 juga, betul? So nanti CH3COO minus akan ada yang tinggal tak? Ada yang excess lah kan, yang tinggal selepas awak punya eksperimen berlaku. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Ni datangnya kita tak panggil I stable, kita panggil sebagai ICF. I initial macam biasa, initial mol, C mol changes, tapi kita guna F final. Kenapa saya tak guna? Okay, sorry silap. Saya confuse dia H plus ke OH minus? Sorry, dia bukan reversible punya ni. Dia adalah single arrow sebenarnya. Sorry. So dia memang akan totally akan react. Okay, sebab tu kita guna final, kita tak guna equilibrium. Sebab kenapa? Dia bukan reversible punya equation. Final lah ni adalah final.
Okey, tadi initial masing-masing ni 0.15 ni 1/10-4. Tadi saya kata semua orang mesti follow H plus, betul? So ni memang dah habislah. Kosong. Semua orang mesti react sama nilai dia dengan H plus. Okey, ni awak punya CH3COOH akan ialah kosong initial. Masa changes tambah yang samalah nilainya. So nampak mol untuk CH3COOH akan bertambahlah sebanyak 1/10-4. Yang CH3COO- akan berkurang jadi 0.1499. Boleh? Okey, boleh? Setakat tu? Boleh? Okey, so sekarang belum lagi habis. Nak kira nilai pH tadi, betul? Sekarang ni concentration dah berubah lah kan? Sebab ingat bila mol berubah, concentration pun akan berubah. Kira dulu concentration untuk CH3COO-. So 0.1499 bagi satu lah lagi sebab masih lagi volume yang sama. Dapat concentration yang sama lah kan? 0.1499 molar. Aja boleh? 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 Okay, ni yang baru. Mu. N mu. Okay, sekarang nak cari concentration untuk acid pula kan, betul tak? Ni conjugate base. Nak cari concentration CH3COOH yang baru pula. Okay, ni dia tambah lagi dengan 1/10-4. Asalnya memang 0.1 tadi molar. Tambah lagi. Okay, so kena carilah concentration, kena cari mol yang lama untuk awak punya acid, tambah mol yang dah tambah, yang baru, akan dapat mol yang total yang baru lah kan, faham tak maksudnya? Kena cari dulu mol acid yang lama, aku tulis yang lama kat sini. Which is 0.1 mol jugalah kan, betul tak? Sebab volume masih lagi 1. So 0.1 darab 1 akan dapat 0.1 mol untuk asid yang lama. Sekarang ada tambah lagi 1/10-4, betul? Tambah. Maksudnya nanti 0.1 mol tambah 1/10-4 mol yang bertambah tadi over dengan apa? 1. Dapatlah sebenarnya 0.1001 molar. Memang tak banyak naik tapi still ada naik juga. Benda tu kita kena tengok juga kenaikan dengan penurunan dia sedikit. Ada yang tak faham ke? Ding, 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 ding. Ha? Tak faham. Apa yang tak faham? Faham. Okey. Okey, awak dah ada concentration conjugate base yang baru. Awak dah ada concentration acid yang baru. Boleh tak kira pH yang baru selepas kita dah tambah H+? Boleh je lah. Kira je lah macam biasa tadi. Negatif log Ka 1/8 -5. Lepas tu tambah log concentration conjugate base 0.1499 over dengan 0.1001. Cik kira ada banyak beza ke dengan yang masa A? Tak banyak pun sebenarnya. Cuma nak bagi nampak lah. Oh, tak banyak beza pun. Betul lah buffer ni kegunaan dia untuk nak resist kan. Apa? 4.92 juga. 49 92 juga. Tu tak banyak, sebenarnya tak ada perubahan lah berlaku. Sebab kenapa pun tak ada banyak perubahan berlaku, kita pun masuk 1 ml pun. Tapi lah, inilah cara sebenarnya buffer solution resist kan dia punya ni. Okay, boleh? Boleh saya teruskan untuk kalau kita tambah NaH pula? Tambah sikit je. Tak banyak. Tengoklah kalau kamu lebih-lebih sampai 2 liter, dahsyat lah. Itu akan perubahan lah.
Dah Cik Nur nak tambah banyak-banyak. Okey, kita nak kira untuk yang base pula, nombor 2 pula. Kita tambah NaOH. Kita tambah OH minus. OH minus dia akan react dengan siapa? Conjugate base ke ataupun weak acid? Dia akan reactkan dengan weak acid, which is dia akan react dengan CH3COOH akan react dengan OH minus untuk jadi CH3COO minus lah. Masa tengah tambah air sebenarnya. Okay, boleh? Boleh? Ada reaction tu. Okay, so nanti perasan concentration weak acid pula yang akan berkurang tapi akan bertambah concentration CH3COO minus awak pula. So kat sini ada nampak lah. Kena kira concentration acid yang baru dengan concentration CH3COO minus yang baru. Caranya sama je konsepnya tadi. Okay, sebabkan dia penggunaan mol, kenalah kira mol CH3COOH dulu tadi, which is 0.1 mol sebenarnya. And then concentration, mol untuk OH minus daripada NaOH. Sama je lah sebenarnya tadi HCl. 1 darab 10 negatif 4. Sebab tadi tambah sama, 1 ml tambah dengan 0.1 molar NaOH. Macam biasa penggunaan ICF table. Kenapa kita guna ICF? Sebab dia guna mol. Kalau hari tu ice table tu mostly guna concentration, pressure sebenarnya. Ada lain lah. Okay, so ni tadi 0.1, ni 1 darab 10 negatif 4. Obviously lah, OH minus awak adalah limiting reactant. So memang habislah limiting reactant. Ni, tapi ni so semua orang akan ikut limiting reactant. So tinggal berapa tu? 0.1 tolak 1 darab 10. Saya rasa 0.999. 9 satu lagi. Ke 1. 9 4 lah kan? Sebab dia 4 decimal places. Okay, ni kosong. Tambah 1 darab 10 negatif 4. So ni akan 1 darab 10 negatif 4 lah. Air tak ada lah termasuk dalam ni. Betul ke tak? Betul ke tak? 3 je Okay, so macam biasa. Kira dulu. Allah. Kira concentration CH3COOH yang baru 0.999. 0.0 oh 0.0 0.099. Okay, bagi dengan 1 dapatlah balik 0.0999 molar yang baru. Sekarang kira pula untuk concentration CH3COO minus. Tadi yang lama punya mol berapa? Mol yang lama 0.15 mol, betul? Tambah mol ni yang lama. Yang lama. Lepas tu sekarang mol yang baru which is concentration CH3COO minus. Yang baru 0.15 tambah dengan 1 darab 10 negatif 4 lah bagi dengan 1. Berapa tu? 0.1501 betul? Sebenarnya lah. Kalau di just apa? Okay, so dah dapat tu bolehlah kira nilai pH dia. Negatif log Ka tadi Ka 1.8 darab 10 negatif 5 tambah log concentration conjugate base. Conjugate base awak dah bertambah. Tapi asid awak berkurang 0.0999. Berapa nilai pH dia? Ada berlaku perubahan yang drastik ke? Masih lagi 4.9, masih lagi 9. Selalunya dah tak banyak pun beza. 9, 2 juga. Tak ada berlakunya perubahan yang mendadak untuk nilai pH buffer solution. So boleh nak kira, ni senang lah sebab kenapa volume awak 1. Kita boleh senang terus kira direct je. Tapi tak semestinya dalam exam guna 1 volume volume dia 1.
So kena tengoklah volume buffer solution awak tu berapa. So far ada nak tanya? So next slide kita akan sambung untuk calculation. Tengok soalan buffer yang ada dekat rekan GC ada. Soalan nombor 2 kita akan discuss. And banyak lagi lah 3, 4, 5 dan 6. Banyak soalannya. Tapi saya takkan sentuh lah explain tu. Sebabnya explain yang tadilah just tahu je lah siapa yang maintain siapa. Sekiranya OH mana ataupun H plus yang akan tambah. Okay, kalau tak ada apa tu saja. Terima kasih.